Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Okay. Masih dalam mood raya? Selamat Hari Raya. Masih belum terlambat nak ucapkan selamat Hari Raya. Minta maaf saya dan batin. Jadi kali ni kita bertemu untuk kita bincang tajuk tingkatan 4 KSSM bab 5 rangkaian dalam teori graf. Jadi sebelum saya mulakan tajuk ni, kita pergi ke Rusia lah dulu. Nak? Jom. Okay, tutup mata, kita ke Rusia, tutup mata, flip. Terbang. Okay, nak landing. Alhamdulillah, dah sampai, boleh buka mata. Okay, ini gambaran salah satu sungai, iaitu Sungai Pregel di kota Königsberg satu ketika dulu. Jadi, apa kaitannya pergi Rusia ni? Königsberg ni dia terletak di Rusia. Jadi, sungai ni dia ada satu isu. Apa cerita dia? Dia satu sungai dekat Rusia ni. Satu sungai ni dia berpecah kepada dua. Dia pecah. Ini. Maaflah lukisan saya tak cantik. Tak pandai melukis. Okey, dia pecah gini. Jadi, bila dia terpisah macam gitu, jadi dia ada, ini bandar lah. Di sini ada bandar kan. Kawasan sini bandar. Yang biru tu sungai. Sini dia bandar lah, yang kuning ni dia bandar. Dia membentuk satu bandar. Jadi, yang ini pun dah ada bandar sebelah sini. Jadi, isu dia sekarang, ada bandar-bandar di belah sini, belah kawasan, saya nak label apa katalah saya label kawasan ni, kawasan A, sini kawasan B, sini kawasan C, sini kawasan D. Jadi dia punya isu, macam mana nak hubungkan bandar-bandar yang ada, yang terpisah dengan satu sungai je, tapi sungai tu berpecah dua. Okay. Gambar tu, gambar diambil satu ketika dulu. Saya dapat gambar tu daripada encyclopedia.com. Okey, sekarang ni, subhanallah, ini dia. Kota Königsberg ni sekarang dia dah panggil kota Kaliningrad dekat Rusia. Jadi pemandangan ni pemandangan gereja kat tengah pulau. Yang macam ginilah, ini pulau A ni yang terbentuk dekat sini. A ni tadi ni. Dia berbentuk, salah. Ni Jadi A ni dia membentuk pulau. Pulau ni lah yang ada dekat situ. Dia adalah pemandangan gereja di tengah pulau yang menjadi pusat kepada isu 7 jambatan Königsberg. Jadi yang kita nak bincangkan ialah 7 jambatan Königsberg ni. Dia menjadi satu isu, dan isu ni telah diselesaikan oleh ahli matematik Leonhard Euler. Jadi saya rasa boleh rujuk buku teks muka surat 129. Gambar ni saya ambil daripada Wikipedia. Okay. Jadi bila kita lukiskan balik gambar tu, dia ada 7 jambatan. Jadi nampak sini ada jambatan. Ada 7 kan jambatan dia. Ada satu jambatan dekat sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 jambatan ni, jambatan ni akan menghubungkan bandar-bandar. Jadi dia ada bandar dekat sini. Ada bandar di sini tadi kan. Ada sini ada bandar. Dekat tengah-tengah sini ada bandar. Dekat tepi sini ada bandar. Dekat sini ada bandar. Jadi isunya ialah 7 jambatan ni nak menghubungkan ke 4 bandar. Ataupun kalau saya lukis, kalau kita lukis lah, ni bukan saya lukis lah ni. Ini, kalau kita lukis balik, kita akan dapat gambar seperti ni. Jadi, sini kita boleh labelkan jambatan 1, sini sebagai jambatan 2, sini sebagai jambatan ketiga, sini jambatan 4, sini jambatan 5, sini jambatan 6 dan sini jambatan 7. Jadi bandar-bandar ni saya labelkan sebagai sini bandar A.
sini bandar A, sini bandar B, sini bandar C, dan sini sebagai bandar D. Jadi kita akan gunakan jembatan-jembatan ni untuk menghubungkan bandar antara A, B, C dan D. Jadi kalau saya nak pergi bandar A ke bandar B, dari A saya nak pergi ke B, saya lalu jambatan 6. Dan dari A ke B, saya boleh lalu juga jambatan 7. Dari C ke A, saya boleh lalu jambatan jambatan 4. C ke A, saya boleh lalu jambatan 5. Dari D ke C, saya boleh lalu jambatan 1. D ke B, saya lalu jambatan 2. D ke A, saya lalu jambatan 3. Okey. Jadi kalau kita ahli-ahli matematik ni, dia dah lukis balik semula gambar tu, okey, gambar dia akan jadi macam ginilah. Kalau kita dah lukis semula, gambar dia macam gini. Jadi ini ialah bandar A, sini ialah bandar B, sini ialah bandar C, dan sini ialah bandar D. Ya, kalau kita tengok gambar ni, D ke C jambatan 1. Saya guna warna biru lah. Sekejap padam. Okey, jambatan 1. D ke B jambatan 2. D ke B jambatan 2. D ke A jambatan 3. C ke A, C ke A jambatan 4. C ke A C ke A jambatan 5. A ke B 6, A ke B 7. Okey. Jadi graf. Jadi kalau kita perhatikan gambar ni, ini dia dah jadi graf. Apa yang dimaksudkan dengan graf? Graf ni ialah satu siri bintik-bintik. Kalau dalam kes ni, kalau kita tengok yang asal ni, bintik-bintik ni ialah bandar lah tadi kan. Untuk senang nak faham. Tadi saya dah jadikan dia sebagai bandar. Kemudian kalau kita dah lukis graf ni, bintik-bintik ni sama ada dia berkait atau tidak antara satu sama lain. Jadi daripada bintik-bintik ni, graf maksudnya ada bintik-bintik. Kalau dalam gambar ni bintik A, B, C dan D. Kemudian bintik-bintik tu dia berhubung antara satu sama lain. Macam ni. Bila dia ada hubungan dia ni, ataupun kalau dia tak ada hubungan pun, kita pun boleh panggil dia graf juga. Jadi bila ada bintik-bintik sama ada dia berhubung atau dia tak berhubung, itu ialah graf. Okey, jadi dalam rangkaian teori graf ni, bintik-bintik ni kita panggil dia sebagai bucu. Ini kita panggil bintik ni. Titik ni kita panggil dia, saya tukar warna hijau. Dan dulu. Bintik kita panggil dia sebagai bucu. Bucu, jadi dia daripada perkataan vertex bahasa Inggeris. Jadi kita simbolkan dia dengan V. Garisan-garisan, garisan 1, 2, 3, ini kita panggil dia sebagai tepi. Kalau dalam teori graf ni, jadi titik ialah bucu ataupun vertex V, tepi daripada perkataan bahasa Inggeris, dia ialah H. Ataupun kita simbolkan dengan E. Okey, sekarang kita tengok dulu. Kita tengok macam mana kita nak tulis graf ni kan. Graf kita simbol dia sebagai G. Kita akan tulis G sama dengan V, vertex ataupun bucu dan tepi. Graf terdiri daripada bucu-bucu dan tepi. Okey, kemudian bucu ni, apa bucu-bucu yang ada? Bucu ataupun V. Apa bucu yang ada? Dia ada, kita tulis dalam tata tanda set lah. A, bucu B, bucu C dan bucu D. Jadi kalau kita nak tulis ada berapa bilangan bucu? Ada 4. Okey, kemudian E. E ni apa dia? E tepi. Tepi ataupun E, H. Tepi yang ada, tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7
jembatan tadi kan. Jadi dia ada 7 tepi kat situ. Ataupun tepi ni kita boleh tulis juga macam gini. E sama dengan, okey, jambatan satu. Satu jambatan gerak pula. Satu menghubungkan antara bandar C dan D. Jadi kalau kita nak tulis, kita tulis dia macam gini. Jambatan satu, tulis bracket C, D. Okey. Jambatan 2 pula, dia menghubungkan bandar, jambatan 2, bandar B dan D. Jadi kalau kita tulis jambatan 2, B, D. Okey, jambatan 3, dia menghubungkan bandar D dan A. Jambatan 4, dia menghubungkan bandar C dan A. Jambatan 5, dia menghubungkan bandar C dan A juga. Jambatan 6, dia menghubungkan bandar A dan B. Dan jambatan 7, dia menghubungkan bandar A dan B juga. Okay, tutup bracket. Jadi, berapa ada tepi? Tepi ada 7 lah. Kan? Kemudian kita tengok darjah. Apa yang dimaksudkan dengan darjah ni pula? Okey, darjah ni kita simbolkan dengan D. Saya padam dulu semua ni. Saya padamkan garisan-garisan ni. Okey, ni jambatan 2. Okey, darjah ni kita simbol dengan D. Kalau saya tulis warna merah lah, nampak sikit kan? D. Ini mewakili darjah. Jadi, kalau saya tengok D bagi A, darjah bagi A, sekarang kita fokus pada A kat sini. Sini, A. Jadi, kalau kita perhatikan daripada A, apa yang garisan yang keluar daripada A? Sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi darjah bagi A ada 5. Tu maksudnya. Dia boleh sambung ke mana? Okey. Kita tengok darjah bagi B pula. D, B. Okey, B dekat mana? Saya tukar warna pula. B di sini. Daripada P, dia pergi ke sini 1, sini 1, sini 1. Jadi dia keluar ada 3 rangkaian. Jadi DB ada 3. Okey, D untuk C ada berapa? C, mana C? C sini. Saya tukar warna hijau. C sini 1, 2, 3. Jadi C ada 3. Okey, D untuk D ada berapa? D dekat mana D? Okey, saya guna warna hitam. Sini D. Jadi dia pergi ke sini 1, 2, sini 3. Ada 3 kat situ. Okey. D untuk darjah, E untuk tepi, V untuk bucu, vertex. Okey. Okey, kita tengok nota sikit. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib G. V merujuk kepada vertex. V bucu ataupun vertex. E merujuk kepada tepi ataupun H. Garisan. Bucu titik. Dengan keadaan V ialah set bintik atau bucu. Jadi V ialah bintik ataupun bucu. E ialah set tepi ataupun garis. Macam mana nak tulis? Tulis dalam tata tanda set macam ini. E pun samalah macam tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun D ke C. Macam ni. Jadi tutup dengan tata tanda set. Darjah ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Tadi kita dah kira kan. Yang tadi kita kira darjah bagi A ada 5, darjah bagi B ada 3, darjah bagi C ada 3, darjah bagi D ada 3. Jadi total semua sekali darjah ni ialah total semua darjah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 5 tambah 3 8 tambah 3 11 tambah 3 14. Ataupun dia kata bilang
bilangan darjah satu graf 2 kali bilangan tepi. Ataupun ni bilangan darjah ni ialah 2 kali tepi. Tepi kita berapa? Tepi kita yang ini. Ada 7. 2 darab dengan 7. Ataupun 2 darab 7, 14. So, sama kan ni? Sama. Jadi apa yang graf teori graf Euler kata? Satu graf terhubung G merupakan graf Euler jika dan hanya jika semua bucu berdarjah genap. Tengok contoh. Contoh 1. Tentukan sama ada graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, dia bagi darjah. Graf ni kita boleh lukis ke tidak? Euler kata graf kita boleh lukis kalau merupakan graf. Terpotong pula. Merupakan graf, satu graf terhubung, yang berhubung lah, maksudnya kita boleh lukiskan graf jika dan hanya jika syarat dia apa? Berdarjah genap. Jadi kita kira jumlah darjah ni, kalau dia genap kita boleh lukiskan. Kalau dia ganjil, kita tak boleh lukis. Sebab dia kata tentu sama ada graf boleh lukis atau tidak kan. Jadi, bilangan darjah berapa? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Berapa ni? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 3, 11. Ganjil ke genap ni? Ganjil. Jadi, boleh lukis tak? Tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia ganjil. Kalau ditanya kenapa? Kerana jumlah darjah ganjil. Okey, tengok contoh 2. Tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, dibagi berapa jumlah? 2, 1, 1, 3, 3, 2. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Berapa? 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10 tambah 2, 12. Ganjil ke genap? Genap. Jadi boleh lukis tak? Boleh lukis. Kenapa? Kerana jumlah darjah genap. Okey. Jumpa lagi. Itu saja. Kita jumpa lagi. Moga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.